Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Ali. Hari ini saya ingin membentangkan video verbatim iaitu pengurusan stres pekerja di Harmoni Infotelco Sdn Bhd. Pengurusan stres pekerja di Harmoni iaitu di sini kita boleh lihat objektif dan persoalan yang saya letak. Kita mempunyai mengetahui tentang latar belakang bidang sektor pekerja, mengetahui peranan utama terhadap di Harmoni, mengetahui cabaran utama terhadap bidang kerja, mengetahui pengalaman stres yang sering dilalui semasa bekerja, mengetahui faktor-faktor stres yang dihadapi, mengetahui tentang kesan yang dirasai sewaktu mengalami stres, mengetahui cara sebenarnya menangani stres. Persoalan di sini adalah apakah tentang latar belakang sektor pekerjaan, apakah peranan utama terhadap di Harmoni Telco, apakah cabaran terhadap bidang pekerjaan, apakah pengalaman stres yang sering dilalui semasa bekerja, apakah faktor atau stres yang dihadapi, apakah kesan yang dirasai semasa stres, bagaimana cara untuk menangani masalah stres. Seterusnya adalah pengenalan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, pengurusan stres membawa maksud tindak bala fizikal seseorang individu, emosi dan juga mental terhadap sebarang perubahan tuntutan. Apabila keadaan stres itu berada di peringkat rendah, maka hasil klinik juga akan menjadi rendah. Hal ini adalah kerana mengalami masalah gangguan tumpuan terhadap kerja dan kekurangan motivasi bagi menyemangatkan diri. Apabila keadaan stres itu berada di peringkat tinggi, seseorang itu akan mengalami tekanan dan mula menunjukkan tanda-tanda individu tersebut mengalami stres. Dan seterusnya, apabila keadaan stres itu berada di peringkat sederhana, maka ia adalah peringkat yang paling baik kerana ia akan meningkatkan motivasi dan juga perkembangan hidup seseorang itu. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kes bunuh diri terdiri di antara 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia dan penyebab kedua bagi mereka yang berumur 15 sehingga 29 tahun. Anggaran bagi setiap nyawa yang terkubur adalah 20 orang ahli keluarga atau rakan-rakan akan mengalami impak secara emosi, sosial dan juga ekonomi. Secara purata, setiap 40 saat akan berlaku satu kematian dan ini telah menjadikan hampir 800,000 orang mati setiap tahun akibat membunuh diri disebabkan emosi yang tidak stabil. Seterusnya adalah pengenalan tujuan dan rasionalisasi. Penulisan ini adalah untuk mengetahui pengurusan stres pekerja di dalam sektor pekerjaan. Pengurusan stres di kalangan pekerja perlu diambil berat oleh majikan supaya emosi dan juga tumpuan pekerja terhadap pekerjaan mereka tidak terganggu dan reputasi terjejas. Sifat semula jadi yang wujud di dalam diri seseorang amat sukar untuk diubah kerana melibatkan kejiwaan sesuatu yang amat kekal pada diri seseorang, hasil daripada kombinasi genetik ibu bapa menurut Hippocrates. Ini adalah latar belakang syarikat di Harmoni, iaitu nama syarikat adalah di Harmoni Telco Infrastructure Sdn Bhd. Syarikat ini adalah syarikat swasta tetapi berurusan kerja dengan kaki tangan kerajaan, mempunyai seramai 70 hingga 80 orang kaki tangan pekerja di dalam syarikat tersebut. Syarikat di Harmoni ini telah ditubuhkan pada tahun 2001 dan hampir 20 tahun di negeri Johor. Ini adalah waktu bekerja dia pada hari Ahad 8.30 pagi hingga 4.30 petang, pada hari Isnin hingga hari Khamis 8.30 pagi hingga 5.30 petang bagi jabatan OSA iaitu Jabatan Bagi Responden Amirul Iqbal. Pada jam 8.30 hingga 4.30 petang adalah bagi jabatan lain iaitu Isnin hingga Jumaat. Syarikat ini membina menara pemancar telekomunikasi di negeri Johor. Syarikat ini membina menara pemancar telekomunikasi dan telah mendapatkan perjanjian dengan Kerajaan Johor pada tahun 2007 iaitu pihak di Harmoni telah berjaya mendapatkan hak tunggal untuk membina dan menyelenggara menara pemancar telekomunikasi. Ini bermaksud kepada mana-mana syarikat telekomunikasi yang ingin membina menara perlu melalui syarikat di Harmoni terdahulu. Jumlah keseluruhan menara yang telah siap dibina oleh syarikat di Harmoni adalah pada bulan April telah mencecah sebanyak 786 menara pemancar dan hampir 800 menara yang telah disiap sehingga bulan Mei 2020. Di sini saya selitkan sedikit jenis-jenis menara pemancar di Harmoni, iaitu Tower 60M 3 LHDT, Lampol and Monopol 3.
Okey, pengurusan stres adalah tindak balas fizikal seseorang individu yang terdiri daripada emosi, mental, tingkah laku. Teori personality temperamen, sifat semujadi yang wujud dalam diri seseorang dan amat sukar untuk diubah kerana melibatkan kejiwaan. Selain itu, sesuatu yang amat tekal pada diri seseorang dan hasil kombinasi genetik ibu bapa. Temperamen ini bermaksud sifat semujadi yang ada pada diri sendiri dan dipelihara oleh orang lain, dan mempunyai 4 temperamen yang berbeza, iaitu klorik, melankolik, sanguin dan pragmatik. Kajian kes ini dijalankan secara sesi temu bual. Temu bual ini dijalankan di Perpustakaan Sultan Ismail, Johor Bahru. Durasi temu bual berjalan dari jam 1 petang hingga 1:25 petang. Tempoh masa temu bual ini adalah selama 25 minit 10 saat. Suasana kawasan temu bual adalah di dalam bilik bacaan. Kerangka soalan dibagi kepada 6 aspek dan direkod dalam bentuk verbatim. Ini adalah aspek temu bual yang diteliti, mempunyai 7 aspek. Responden kajian, nama Amirul Iqbal bin Zainuddin, tahun berkhidmat 6 tahun, jantina lelaki, pendidikan ijazah sarjana muda pemasaran di UDM Muazzam Shah Pahang. Bidang pekerjaan adalah One Stop Agency Department, iaitu bidang pekerjaan yang mempunyai perhubungan awam. So contohnya majlis daerah, berjumpa dengan orang-orang atasan. Aspek 1 menjelaskan tentang latar belakang bidang sektor pekerjaan. Menurut responden, bekerja di syarikat Harmoni iaitu syarikat yang dikenali sebagai syarikat pencawang telekomunikasi di daerah Johor Bahru. Bidang pekerjaan responden lebih ke arah perhubungan awam, iaitu majlis daerah di sekitar Johor Bahru. Peranan utama terhadap di Harmoni berdasarkan maklumat responden adalah responden ingin mendapatkan kelulusan permit sementara bangunan dari pihak berkuasa tempatan PBT yang dikenali sebagai majlis daerah dalam masa yang ditetapkan oleh syarikat dan tiada sebarang penangguhan berlaku. Aspek ketiga adalah cabaran utama terhadap bidang pekerjaan. Berdasarkan maklumat responden menyatakan bahawa terdapat permasalahan berlaku yang disuarakan oleh pihak atasan, iaitu majlis daerah, dan ini membuatkan permohonan yang dihantar bakal ditolak. Aspek seterusnya adalah faktor-faktor stres yang dihadapi. Berdasarkan maklumat responden, pengurus syarikat tersebut tidak memahami akan cara responden bekerja dan menyebabkan kerja-kerja sebelumnya tidak dapat diselesaikan dengan baik dan sering tertangguh. Aspek keenam, kesan yang dirasai sewaktu mengalami stres. Berdasarkan maklumat responden, pekerjaan yang sering tertangguh dan menjadi lambat. Responden juga mengalami tekanan untuk tidak pergi ke kerja. Cara responden menangani stres adalah berdasarkan maklumat responden adalah responden akan menolakkan semua kerja yang mengejut dan tidak akan menerima sebarang kerja daripada bidangnya supaya kerja-kerjanya dapat diselesaikan dengan baik. Responden juga akan hadir ke tempat kerja dengan lebih awal untuk menyiapkan kerja-kerjanya dan sentiasa bersedia dengan kerja-kerja yang diberi oleh pengurus syarikat. Kesimpulannya adalah pengurusan stres merupakan fitrah kehidupan bagi manusia. Selain itu, kita sebagai manusia mempunyai emosi tersendiri dan setiap individu berfungsi untuk mendapat tekanan semasa bekerja adalah perkara biasa. Kegagalan terhadap mengawal tekanan emosi boleh mendatangkan kesan yang buruk kepada seseorang individu tersebut. Walau bagaimanapun, tekanan terhadap pekerjaan ini masih boleh lagi kita atasi menerusi pengurusan yang efektif bagi membentuk kekuatan diri dari segi emosi, rohani, fizikal, motivasi, nilai sosial. Oleh demikian, yakinlah terhadap diri sendiri bahawa setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian dengan syarikat dengan syarat anda kuat menghadapi segala ujian yang diberi. Sekian, terima kasih.